Kali ni nak minta Brother Is tolong rukiahkan saya. Check lah kalau ada apa-apa kan. Kalau saya ada benda-benda tu, tak minta tapi nanti takut dia ada kan. Kat belakang ke apa, ikut-ikut kita je. Inilah kita tu, insyaAllah. Jadi Brother Dan, kita mulakan Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kepada Allah, ya Allah saja aku rukiah diri aku sendiri kerana Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini diberikan oleh bapak saya juga. Ni dia. Kalau nak tengok dalam dia, boleh. Okay, dalam dia macam gini. Kain color merah. Dia balut kain color merah. Saya tak percaya benda ni. Saya kata tak nak pakai. Ini pun saya bawa pasal nak tunjuk pada Is sajalah. Nak minta kan tolong kan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Misteri Zakiris. Pada hari ini saya bersama seorang tetamu yang seperti awak melihat, dia memakai penutup muka. Dan hari ini saudara kita ingin bercerita beberapa kisah seram yang terjadi kepada diri beliau. Apa khabar saudara? Oh baik, Alhamdulillah. Nama saya Dan. Boleh saya tak nak nama betul lah. Umur saya 21. Saya ni orang penakut lah. Okay, cerita saya tak adalah seram mana, tapi hopefully lah viewers Brother Is suka. InsyaAllah. Kita start dengan yang paling tak seram lah. Boleh, tak ada masalah. Yang seram insyaAllah last ni. Ini terjadi di rumah mak saya. Okay, saya kalau bab nampak ni bukan selalu dapat nampak. Dia cuma macam kelibat-kelibat. Satu hari tu saya pagi lah, dalam pukul 2-3 pagi, saya sedang merokok kat dapur. Tapi tak tahu lah kenapa tergerak hati nak tengok pintu. Saya pusing tu tinggal serokok. Nampak macam lembaga hitam. Tinggi, besar. Saya tengok tapi tak rasa apa-apa. Peliknya saya ni penakut tapi tak rasa apa-apa. Lepas tu itu yang satu lah, yang satu tu. Tapi hari yang sama tu pintu tu buka, saya duduk depan nak tengok TV. Tak tengok sekali nampak kelibat kain putih. Daripada one end to one end. Itu yang paling tak seram lah. Itu cerita paling tak apa. Okay, the second one. Saya kerap kena ni sleep paralysis. Sleep paralysis bila kita tengah tidur tu, tiba-tiba tengah malam tu, macam kita bangun tapi kita tak boleh kontrol badan. Tak tahu kenapa lah. Okay, saya kalau buat sleep paralysis ni, tak tahu kenapa, bila saya dah terbiasakan, kalau kena, saya selalu baca, the first thing saya baca Bismillah. Okay, bila dah baca Bismillah tu, mesti tak pernah fail. Kalau baca tiba-tiba negatif, tiba-tiba macam ada aura. Rasa macam sempit. Rasa takut dia, tiba-tiba macam takut gila. Baru macam Bismillah. Tak boleh gerakkan tangan tak boleh, apa semua tak boleh. Jadi kadang-kadang tu saya cuba baca. Tapi mata pun tak boleh buka. Kadang-kadang kita ni nak paksa mata kita buka tapi tak boleh buka. Kadang-kadang kalau buka pun arah dia tak dekat depan kan. Dia dekat depan, kena balik lah saya ni. Satu hari tu saya kena ni di rumah mak saya. Kena sleep paralysis. Saya macam saya dah terangkan, saya ni suka tengok ilmu kebatinan semua kan. Betul. Gerak beri orang macam mana. Tak tahulah kenapa ni bila tengah baring tu, satu hari yang saya kena sleep paralysis tu. Tengah baring tangan saya boleh gerak. Boleh gerak. Mata tak dibuka, semua tak dibuka. Tengah macam landing. Saya pegang daerah perut. Baca Bismillah. Tak tahu kenapa otak tu macam aku nak keluarkan dia daripada badan aku. Tapi kalau sebetulnya tak tahulah kalau ada dekat dalam badan ke tak ada kan. Cuma dah rasa takut. Habis kita baca surah pun macam ada efek kan. Baca dia teruskan. Dah baca tu, saya pegang saya perut sini. Cuba tarikkan ke atas. Saya tak ada ilmu, tak ada apa. Saya tak tahu apa. Action dia lah mungkin orang kata kan. Tarik ke atas, makin saya tarikkan ke atas tu. Perut saya senang lagi. Senang. Sakit lah. Makin naik tu makin sakit. Makin baca tu Bismillah, tak boleh. Itulah, ini nampak penakut dia datang. Dah tahu dah sakit tu macam mana, dia punya perik tu macam mana tu. Saya terus buang nafas.
Tak apa lah, aku lawan kau lain hari lah. Hari ni aku kalah. Tak, aku jumpa kau lain hari. Tidur balik lah. Tidur balik macam biasa. Okay. Itu yang kali kedua, the second story biasanya kalau macam biasa-biasa, macam saya pakai AirPods, bila dengar macam ada orang macam bising, pusing. Tak ada orang. Satu habis suara perempuan. Nanti kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang tak pakai AirPods pun duduk dalam bilik. Nanti dengar macam gamilan. Saya tak tahu lah. Gangguan ni tak tahu apa punca dia semua, kita tak tahu apa. Itu semua yang the small things yang ni terjadi di rumah kakak saya. Rumah ni 4 bilik. Jadi satu bilik tu dia punya lah, kakak saya, suami dia. Satu bilik ni untuk kanak-kanak, untuk anak-anak dia. Jadi biasa ada barang-barang mainan semua tu. Sebelah dia pula bilik nenek pengarwah tu saya lah. Jadi saya suka tidur luar. Saya tidur luar. Saya tak suka tidur dalam bilik pun. Pasal ada mainan kan. Satu hari tu saya selalu tak tahu kenapa. Saya selalu dengan saya suka tengok history sejarah beragama di Sungai Tiong ceritakan. Tak tahu kenapa macam minat sangat time tu lah. Jadi dah gitu saya belajar Yasin. Tapi belajar tu rumi lah orang kata kan. Pasal saya agama ni tak pandai sangat. Dah belajar. Kali saya tidur tu untuk beberapa minggu saya kena sleep paralysis. Berapa minggu? Tak boleh gerak lah. Tak boleh gerak. Tak tahu kenapa. Itu macam boleh cakap lah macam 1 bulan tu straight lah. Tak tahu kenapa. Asyik kena mungkin bila saya tidur tu lampu semua tutup, gelap lah. Gelap, balcony semua gelap, apa semua gelap. Dengan saya, dengan Yasin kat situ kan, mungkin attract dua orang ke, saya tak nak kacau saya. Hari-hari kena. Okay. Habis ada satu hari tu, kat sini juga, tempat sama juga, saya tertidur di dalam bilik anak dia lah, perempuan dia. Dan saya cakap, tempat tu banyak mainan. Banyak gila mainan. Ada yang ada suara keluar, apa semua ada banyak. Patung-patung. Dia tertidur. Saya rasa sebelum maghrib, saya tertidur. Saya tidur, bangun. Tak tahu jam berapa, mungkin pagi. Hujan lebat. Ada peti, ada apa. Pintu tu buka. Saya tidur, betul-betul kaki saya tu dekat pintu. Jadi saya bangun tu, depan saya tak apa, gelap lah. Pasal ada bilik diorang semua diorang lock pula. Tinggalkan saya seorang depan. Ruang tamu, apa, dapur semua tak ada lampu. Petik, berapa. Dah seram, dah kasi gelap. Saya tidur balik. Bangun. Sleep paralysis. Tak tahu kenapa lah. Suka sangat dengan saya benda ni. Saya bangun. Saya macam biasa, bismillah. Kadang-kadang tak sempat bila pun bis dia jadi. Bis cuk tu naik. Dia cakap, aduh, ada kenapa ini kalau aku buka mata depan aku dah gelap. Kalau aku nampak kau macam mana lagi kan. Saya baca bismillah. Tapi time tu biasalah tak boleh buka mata lah. Dah baca. Daripada kanan dengar bunyi garau. Macam tu. Dia macam tak kasi saya baca lah. Dia jauh ke dekat? Dekat. Dalam hati saya, habis kalau tak baca bukan yang nak pergi. Dah tu saya tidur, mainan semua belakang tu. Kira sekeliling saya ni macam yang dekat-dekat dengan saya tak ada benda. Mainan semua kat belakang. Saya tak kena tengok dengar bunyi yang bunyi garau tu. Tiba-tiba beberapa saat tu mainan gerak. Lepas tu dia bunyi goodbye. Pasal mainan tu dia kalau macam berada istulak ke picit, dia macam voice activated Dia cakap goodbye dia cakap goodbye. Terus yalah goodbye, kalau kau pergi betul lah goodbye kan. Tapi kau masih kat situ. Itu terjadi dah lah. Itu saya tidur macam biasa. So far nampak semua tak pernah. Okay, itu yang ketiga. Okay, the second last story. Okay, ni terjadi di rumah bapak saya lah sekarang. Time ni umur saya masih kecil lagi. Okay, time tu kat rumah tu ada bapak saya, mak saya, pakcik saya, abang saya, mungkin lah abang saya. Kita ramai. Jadi rumah Jurong ni dia tak salah saya 5 bilik. 5 bilik. Pasal dia ada dining room. Ada nak pergi bilik dia.
per bilik dia ada lorong. Dia ada lorong panjang. Lorong panjang. First sekali ke kanan ada toilet. Ada toilet. Jalan setapak sikit, 2 tapak sikit bilik. Yang paling last 2 bilik lah. The last 2 rooms lah. Kira hadap pertama lah tu. Yalah. Okay, jadi satu hari tu pakcik saya ada idea. Dia cakap, kita tutup lampu semua. Tutup lampu, ambil gambar. Profile lah, ambil gambar tengok ada benda ke apa. Tak tahu lah, kenapa kan dia ni kan. Dia ikut je lah. Sekali tutup lampu. First kali dia pergi master bedroom. Tapi ni dia try banyak kali bukan snap satu kali tu nampak tak dia. Dia try banyak kali. Dia pergi bilik bapak saya lah. Tu dah ambil gambar. Daripada luar bilik dah ambil gambar. Bila kita review balik, ada cik pun tengah duduk Alamak. dekat kita punya katil. Tapi dia duduk bukan kat duduk atas katil lah. Dia duduk atas katil tu macam ibaratkan dia nak tidur kan. Tu dia dekat end dia kan, dekat paling ujung. Dia duduk macam ni dengan rambut. Tapi dia tak macam full lah. Dia macam sama-sama je. Tu kita macam, tapi kita review ni bila kita dah dekat luar lah. Macam ni kita kat luar tu, tu nantilah cerita dia. Jadi kita ambil lagi. So ada juga. Ada, tapi this time dia punya cik pun dia macam tempat yang dia duduk tu kan. Yang ada penghujung katil tu, depan tu ada TV, belakang TV tu ada tingkap lah. Dalam gambar tu dia macam dia nak terbang keluar kan. Daripada ke tingkap tu nak keluar. Tapi dia punya visual dia macam dia fake lah kira-kira kan. Tak nampak. Colour dia tak macam clear lah. Tapi nampak yang dia nak keluar. Yang dia nak keluar, kita ramai-ramai ni pun lari lah pergi hall. Kita takut kan. Itu sebab yang kita kat luar. Lepas tu kita macam kat luar tu ramai-ramai ni. Macam mana benda ni betul lah. Sebabnya kenapa cik pun tu nak terbang. Kerana bapak saya masuk, bapak saya duduk tempat yang dia duduk dekat genang gambar. Itu puncanya kenapa mungkin dia nak lari kan. Itu sebab dia. Lepas tu kita lari, orang lari kat luar. Terus tergerak hati pakcik saya nak ambil gambar. Okay, dekat hall saya ni, dekat lorong tu kan. Sebelah lorong tu ada dinding. Dinding tu ada ayat tau. Dia ada 2 ayat. Ayat apa? Ayat nama-nama Allah semua. Satu kat sini. Misalnya kata satu kat sini, lagi satu kat sini. Lepas tu kita ambil gambar dekat ayat tu. Ni tak tahulah, mungkin susah nak percaya, tapi ini apa yang saya nampak. Pakcik saya ambil gambar, cik pun tengah berdiri, dia punya height tu sama dengan ayat yang saya cakap tadi tu. Dekat sini. Lepas tu kita cakap, apa hal? Macam dekat sangat kan, ni cik pun. Saya pun, tapi mungkin perasaan takut tu tak ada pasal kita ramai. Jadi saya macam, macam best je, macam best. Takut tak lah, bila dah besar tu baru ada lah kan rasa takut. Lepas tu dah ambil lagi. Dah ambil lagi, the second time tu, cik pun tu, dia punya height, jadian second ayat tu. Makin tinggi pula. Dia makin tinggi. Aku nak tinggi makan berapa tahun, makan tinggi cepat gitu. Lepas tu kita cakap, apa ni? Tinggi je cik pun ni. Lepas tu kan, last kali macam biasa. Last kali nampak. Tapi yang peliknya, pada yang macam susah nak percaya, saya faham pasal susah nak percaya tu part yang takkan aku ambil gambar semua boleh nampak kan. Tapi macam saya cakap lah, saya pun tak tahulah dah kamera tangkap macam mana. Last gambar tu cuma nampak cik pun tu dia macam fly ke main door macam nak keluar. Itu yang cerita. Itu second last. Itu cerita tu. Gambar tu kira macam dah lama lah. Terlalu lama. Ada gambar tu lagi? Saya tak tahu time tu pun BlackBerry. BlackBerry lama tu. Okay. Ceritanya last. Cerita yang terakhir. Ini yang paling gempak penonton. InsyaAllah. Kalau tak, maafkan saya. Okay, ceritanya last ni. Okay, rumah sama. Rumah ni memang puaka lah, dia cakap. Tak tahu lah kenapa kan. Tapi ada saudara dia pun saya tak tahu. Time tu yang duduk situ saya ada 2 adik. Adik lelaki, adik perempuan. Mak saya, bapak saya, pakcik. Pakcik tu kira abang kepada bapak saya. Dengan nenek, mak dia lah. Diorang satu bilik. Mak bapak saya satu bilik. Saya dengan lain satu bilik.
Okay, time tu saya dekat ruang tamu. Macam saya cakap kan, nak pergi bilik tu lorong kan. Jadi time tu saya dekat hall. Okay. Yang lain dekat tempat makan, meja makan. Lepas tu, saya tengok TV macam biasa. Saya tengok TV, tapi macam kita, mata manusia kan kita boleh nampak kan, tepi tu, kita boleh nampak ada angle tu. Betul. Jadi saya boleh nampak macam sambil tengok TV tu, saya boleh nampak lorong tu lah. Pakcik saya, dia cara dia pakai, pakaian dia kat rumah. Dia suka pakai seluar putih, panjang. Atas pusat, rambut dia slip back macam orang dulu. Dia tak pakai baju. Dia macam gitu je. Tak tahu dia ingat cute ke apa kan. Tak tahu. Panas kot. Mungkin panas lah. Dia nampak gitu-gitu je. Dan lepas tu saya tengok. Dah tengok TV. Sekian saya nampak daripada ujung lorong tu, kelibat dia jalan daripada bilik dia pergi ke bilik mak saya. Dia cakap, okey, tu pakcik aku. Tapi kenapa kau nak kena pergi bilik aku? Ada apa? Dalam tu ada apa? Tak ada benda kan? Tu saya macam pelik lah. Dah punya apa? Heran. Dia buat dia je lah. Buat dia. Sekali lepas tu, adik saya masih kecil lah time tu. Mula sekolah belum apa, tapi dia boleh berlari lah. Boleh berlari. Adik perempuan. Dia lari masuk bilik pakcik saya. Lepas tu, dia masuk. Saya tak tahu lah. Mungkin dia tak masuk full bilik tu. Dia just diri macam kat luar. Tu dia macam tengok. Kan pintu kan. Pintu kan nanti bila kita apa no, kita boleh nampak dalam bilik. Celah pintu. Tu dia macam diri kat luar tu. Ni mau apa kat situ ni? Ni mau apa? Tapi tu macam ni sembunyi macam gitulah. Macam kecil lah cakap kan. Lepas tu saya dengar. Saya rasa time tu adik saya macam cuba ke belakang pintu tu. Untuk tengok. Ni apa tu kan? Mungkin lah dalam otak dia, saya tak tahu. Dia lihat ni. Tu saya dengar. Alamak. Macam tak tahu bunyi dia. Lepas tu dia macam budak kecil kan. Mungkin takut tu tak ada. Dia lebih kepada macam diorang nak kerja aku, diorang nak kerja aku, nenek aku lah. So dia lari diorang. Time dia lari tu, pintu toilet buka. Yang keluar nenek saya. Alah. Tu saya cakap, itu suara siapa? Adik lari pasal apa? Masa saya pusing. Saya tak tanya lah. Saya tanya. Tapi sebelum saya tanya tu, saya pusing. Saya nampak pakcik saya tengah makan dengan mak bapak saya semua, ramai-ramai. Bukan kau nampak kau tadi kat depan? Itu yang mistik. Pasal saya tanya dia, asal dia lari? Nenek. Itu nenek apa? Tu saya bilang mak bapak saya, tapi saya tak tahu. Jadi macam budak kecil dia lari. Dia lah tutup mata saya rasa. Lari ke mak saya. Saya pun tengok nenek saya. Nek, nak confirm lah ni dia kan? Nek, tadi kat dalam toilet? Dalam toilet lah? Apa? Tak tahu. Habis kat dalam bilik siapa si? Tadi mak pun dia pun tak tahu. Habis tak tahulah berani nampak kelibat ni. Tapi bilik tu rumah tu memang ada something lah. Itulah cerita saya. Memang seram sejuk betul bila yang kita dengar yang dua bahagian terakhir tu. Tapi saya ada beberapa soalan lah. Masa kejadian-kejadian tu terjadi kan, tak ada macam mak bapak awak nak cuba macam cari ustaz datang ke, sembang rumah ke, rukiah rumah ke, macam mana ke? Okay, saya rasa masa tu mak saya pernah ada berbual dengan saudara mara dia, tapi bapak saya pernah side lah. Mungkin ni saya tak tahu. Mungkin dia pernah suruh checkkan lah rumah tu, Tengok-tengokkan rumah lah. Okay, ini mungkin betul, mungkin tak Apa yang saya tahu, sejarah rumah tu dulu ada orang mati. Saya tak tahu kan. Saya tak suruh saya percaya. Dengan bilik yang paling muka is bilik mak saya. Okay, saya ada satu lagi ni. Tapi bilik mak saya, satu corner tu tak tahu lah, orang tu cakap okay, kat sini dia ada. Dia selalu kat sini. Selalu. Dengan satu ni last lah. Ni tak plan ni, tapi teringat. Boleh. Okay lah. Time tu mak bapak saya pergi KL, tak pasti. Lepas tu saya dengan abang saya ada idea untuk tidur bilik dia lah. Okay. Tidur bilik dia. Lepas tu kalau nak tahu, kita dua memang dia paling penakut lah. Kita ada 4 daripada ada 6 sorry. Ada 4 daripada 3 lelaki 3 perempuan.
Yang laki-laki lah yang penat tu, termasuk saya juga. Ini semua terjadi bila saya kecil lagi lah. Saya kecil. Tentu saya baring. Saya baring. Tentu dah ada handphone. Ada umur mungkin ada dewasa sikit lah. Tapi masih kecil tak ada apa. Baring je. Lepas tu dia memang minat menyanyi lah. Dia nyanyi, dah main gitar, nyanyi, dia rekod. Lepas tu dia dah rekod. Mungkin saya pun time tu dah nak tertidur. Penat kan. Dah malam dah apa. Dia ni kat sebelah menyanyi. Lepas tu dah nak tidur ni. Dia keluarkan headset. Terus kau dengar? Kau dengar? Lepas tu saya dengar. Kau dengar? Dia rewind. Nanti dia Blackberry phone tu lah. Dia ni. Rewind. Dia play. Part misal kata ni lagu Cinta Tiga Segi. Salim, Iklim. Yang tapi sayang tu kan. Tapi sayang lepas tu dengar Seram. so dengar. Seram. Dah aku buka bilik tu, dia buka bilik tu, nak macam mana? Tu dia cakap saya. Tapi saya rasa kalau nak bandingkan kita dua, dia lagi penakut kan. Mungkin. Lepas tu saya stuck. Saya buka, memang nak buat apa lah. Dan tu masih kecil. Buat apa? Lepas tu dia punya kawan Hasam, dia tengok, okay, aku kira sampai 3, kita dah lari Lari masuk bilik sebelah. Bilik kakak saya. 1, time tu saya belum bangun. Saya masih tengah baring. Dia dah duduk. Dia daripada mula dah duduk. 1, 2, dia dah hilang. Saya masih kat situ. Dia tinggalkan saya seorang. Dia lari keluar. Dia masuk bilik tu, dia lockkan saya kat luar. Oh, Hasam. Lepas tu saya, abang. Dia dah nangis lah time tu. Lepas tu saya lari kat hall. Kat hall tak ada orang. Ketuk-ketuk pintu, nangis semua. Baru dia buka. Dan nanti dah ada idea, ada setakat ambil phone dia. Kita buka pintu kat saya. Ambil phone, rekod tu kita baling. Baling phone tu. Nak tengok lah ada dengan apa. Pagi, kita lempar tu malam. Pagi kita ambil balik. Kita cuma dengar bunyi ketang. Tapi malam kan, mana datang bunyi tu? Ya. Vision tak ada kan. Itu je lah bunyi yang paling mistik lah. Ketang. Itu je kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya nak tunjuk barang yang diberi oleh bapak saya lah. Saya tak tahulah ada DC ke tak ada. Off camera saya dah suruh Brother Is checkkan saya. Itu semua. Terima kasih Brother Is. Okay, benda pertama. Okay, sebelum tu saya ada lagi satu cincin. Sebetulnya lah saya ada lagi satu cincin. Kalau dia bronze lah. Macam bronze bukan gold. Bronze. Cincin tu diberi. Itu the first thing yang bapak saya kasih. Kalau nak cakap. Saya ni orang yang macam yakin ke dengan benda ni. Dulu masih setengah-setengah lah macam. Boleh ke percaya benda ni? Habis Tuhan ni apa? Benda macam itulah. Soalan-soalan macam gitu kan. Tapi benda tu saya tak pakai selalu. Tapi cuma tentu masih otak masih belum matang. Bila macam member call ke apa. Tak tahu lah. Ini tergerak hati lah. Kenapa kan? Kalau orang tanya kenapa. Saya tergerak hati kalau macam ada masalah macam dia nak gaduh ke apa kan. Nanti saya mesti mana cincin aku, mana cincin aku. Nanti saya bawa tapi tak ada benda jadi lah. Saya bukannya orang yang kaki gaduh apa, bukan. Cuma tergerak hati aja nak bawa benda tu. Itu yang tu, tapi sekarang benda tu dah tak ada. Dah hilang. Ni second. Benda kedua, cincin. Ya, color silver. Kalau nak tanya ada lukisan ke apa ke, tak ada. Tak ada apa-apa ni. Ini diberikan oleh bapak saya juga. Tapi dalam tu ada benda. Tak tahu ke? Saya tak check lah. Ini last lah yang dia kasih tu. Abang saya ni lah. Bukan bapak saya kasih. Saya tak percaya benda ni. Saya kata tak nak pakai. Ini pun saya bawa pasal nak tunjuk pada diri saya lah. Nak minta kan tolong kan sikit. Okay, ni lah last lah. Last ni paling buat apa lah saya rasa kan. Ni dia. Macam ni. Kalau nak tengok dalam dia boleh. Okay, dalam dia macam ni. Kain color merah. Dia balut kain color merah. Lepas tu dalam dia macam resepi pula. Dalam dia ada
Tak tahu ini apa. Dengan ini apa nak cakap? Macam ada ayat-ayat lah. Tapi saya rasa ada sedikit campuran ada dalam ayat dia kan. Kalau orang boleh translate mungkin. Inilah. Ni yang tadi kita check. Mungkin ada. Untuknya ini sebelum tu Brother Is ada ajar saya sikit. Macam mana nak check, detect kalau ada isi ke tak ada. Time saya pegang yang ni, cincin ni, saya genggam yang cincin ni tak ada. Alhamdulillah tak ada apa. Yang ini pula, bila saya cuba fokus kan, macam dah baca-baca tu, minit ke, macam minit ke 1 tu, 1.5 minit, saya ni belakang, rasa panas lah. Bila dah baca-baca, lepas tu mata saya dua ni panas juga. Itu je lah dia punya effect dia. Mungkin ada benda lah. Kalau ada benda, kita minta jauhkan lah. Benda ni kita tak patut percaya kan. Tuhan dah ada. Okay. Nah, itu je lah. Masih kali ni nak minta Brother Is tolong rukiahkan saya. Check lah kalau ada apa-apa kan. Kalau saya ada benda-benda tu, mungkin tak minta tapi nanti takut dia ada kan. Kat belakang ke apa, ikut-ikut kita je. Inilah kita tu insyaAllah. Tapi brother Dan kalau boleh dia tak nak kena rasuk Kalau boleh tak nak kena rasuk Cuma kalau ada tanda-tanda tu mungkin dia nak tahulah kan. Jadi brother Dan, kita mulakan Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Macam tadi je terkelepas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kepada Allah, ya Allah saja aku rukiah diri aku sendiri kerana Allah SWT. Kalau awak tak nak kena rasuk, minta kepada Allah, berdoa, ya Allah janganlah bagi aku kena rasuk. Cukup kita rukiah sajalah sebab awak nak tahu kan tanda-tanda dia. Jadi awak dah sedia, tangan lurus, tenangkan diri, kaki lurus. Dan saya akan baca ayat-ayat rukiah yang mungkin awak pernah dengar lah. Yang basic-basic aja lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku niat untuk merukiah saudara kerana Allah SWT. Kalau tuanku, janganlah bagi dia dirasuk. Cukuplah hanya memberi dia tanda-tanda saja. Jika ada jin-jin yang berada di dalam tubuh dia, hapuskanlah jin-jin itu ya Allah. Jika ada gangguan apa-apa pun yang negatif, maka hapuskanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya masyarakat jin, wahai makhluk-makhluk jin yang berada di dalam badan ini, jika ada di antara kamu yang mengganggu, maka keluarlah dengan izin Allah. Jika tidak, kamu akan terbakar dan hancur dengan kalimat-kalimat ayat Al-Quran dengan izin Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u man tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasasira wa ma unzila ala malakaini bi Babillah Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inama nahnu fitnatun fala takfur fayata'lamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah wa yata'lamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an aqiyasa fa iza hiya taqahuma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalabu sagirin wa uwal qiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun
Innallaha sabitulu. Innallaha sabitulu. Innallaha sabitulu. Innallaha sabitulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taba'u wa talu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sasira wa ma unzila ala malakaini bi babillah harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'lamuna minhum ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi isnillah wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sisari fi sa'iri asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sisari fi sa'iri asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sisari fi sa'iri asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah segala gangguan jin, syaitan, sihir atau gangguan daripada orang yang zalim. Segala ikatan, kaitan, kau putuskanlah ya Allah. Jika ada jinazah, kau putuskanlah ya Allah dengan izinmu, dengan kekuatanmu. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah. Okey. Alhamdulillah. Macam mana saudara Dan? Apa perasaan? Sila kongsi ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Selama berapa minit tu, saya rasa kaf saya ni, saya punya panas. Ini rasa panas. Lepas tu saya punya kaki sebelah kiri, kaf ni, paha, rasa macam ada orang sekaligus gitu. Cepat lah sekaligus. Di paha. Macam dia grab. The full tie lah, dia grab. Kuat sekitar. Lepas tu saya punya bahagian kanan tu rasa panas. Dengan saya punya mata panas saja. Dengan tempat yang berada di sebelah tadi sini macam ada panas sikit. Di bahagian sini. Dengan baru nak mula tu tak tahulah, perut saya rasa senak sikit lah. Rasa senak sikit. Sini pun ada di bahagian apa ni? Punggung. Macam unstable lah. Rasa macam nak gitu. Macam nak lose balance. Unstable lah. Okey, pada pendapat saya itu mungkin tanda-tanda ada gangguan lah. Jadi bila awak dah tahu awak ada gangguan tu, kerana awak dah minta supaya awak jangan kena rasuk. Jadi mungkin bila kita ruqyah tu awak akan rasa je punya efek lah, tanda-tanda ada gangguan. Jadi bila awak dah tahu tu, sebaiknya awak pergi ruqyah lah. Sama ada awak boleh pergi jumpa ustaz ke awak, atau awak boleh ruqyah diri sendiri lah, dengan diri sendiri dengan izin Allah lah. Itu saja yang saya boleh kongsikan bersama saudara Dan. Saya dah ruqyah awak kira dah 2 kali saya dah 2 kali. Alhamdulillah lah. Tanda-tanda dia ada. Jadi kita dah tahulah. Maka kita pun tahu apa nak buat lah. Apa pun kita berserah kepada Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya dan daripada Dan untuk sesi ruqyah ini yang simple ni, yang basic ini. Itu saja daripada kami, daripada Is dan juga daripada Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.